Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada ibu bapa, murid-murid, guru-guru dan seluruh warga pendidik. Seperti mana yang kita tahu, sesi persekolahan untuk penggal 3 2021-2022 telah bermula pada 9 Januari 2022. Alhamdulillah, secara keseluruhannya sesi persekolahan berjalan dengan teratur dan lancar. Namun pada masa yang sama, KPM terus membuat pemantauan rapi bagi memastikan sesi persekolahan ini dapat terus berjalan dengan selamat dan teratur. Akhir-akhir ini ramai yang membicarakan tentang kluster COVID-19 dalam sektor pendidikan. Jadi izinkan saya untuk berkongsi perincian berkaitan dengan kluster dalam sektor pendidikan ini untuk memberikan satu perspektif yang lebih jelas kepada ibu bapa, anak-anak, guru-guru dan seluruh warga pendidik. Berdasarkan data daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk tempoh 1 Januari hingga 1 Februari 2022, terdapat 118,238 kes COVID-19 di seluruh negara. Daripada jumlah ini, 8,451 ataupun 7.15% adalah kes yang berkaitan dengan kluster pendidikan. Selebihnya, iaitu 92.85% adalah kes-kes dalam kluster lain dan juga kes sporadik dalam komuniti. Maka secara keseluruhannya, daripada data ini kita boleh lihat 7.15% adalah berkaitan dengan sektor pendidikan dan selebihnya kes-kes ini melibatkan pelbagai sektor lain dan juga kes yang ada dalam masyarakat di sekeliling kita. Izinkan saya berikan perincian lanjut berkaitan dengan kluster pendidikan. Berdasarkan rekod Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada 1 Januari hingga 1 Februari 2022, secara keseluruhannya terdapat 303 kluster di seluruh negara. Daripada 303 kluster ini, 100 kluster ataupun 33% melibatkan institusi pendidikan bawah KPM. Manakala 86 kluster ataupun 28.38% melibatkan institusi pendidikan bukan bawah KPM. Bakinya sebanyak 117 kluster ataupun 38.62% melibatkan lain-lain sektor. Saudara-saudari, jika kita lihat 100 kluster institusi bawah KPM yang saya jelaskan tadi melibatkan keseluruhannya 5,494 kes. Daripada 100 kluster ini, 96 kluster adalah melibatkan institusi bawah KPM, manakala 4 kluster ataupun 4% adalah institusi swasta yang berdaftar dengan KPM. Daripada 96 kluster yang melibatkan institusi bawah KPM, 84 kluster adalah melibatkan institusi berasrama. Daripada 84 kluster yang melibatkan institusi berasrama ini, 76 kluster adalah melibatkan asrama harian dan 8 kluster ataupun 9% adalah melibatkan sekolah berasrama sepenuhnya. Jika kita ambil kira keseluruhan jumlah institusi berasrama bawah KPM, iaitu 1,918 buah institusi, 84 kluster ini adalah bersamaan dengan 4.38% daripada keseluruhan institusi berasrama bawah KPM. Untuk yang bukan berasrama, terdapat 12 kluster ataupun 12.5%. Daripada 12.5% ini, sebanyak 2 kluster melibatkan sekolah menengah dan sebanyak 10 kluster ataupun 83.33% melibatkan sekolah rendah.
Jika kita lihat 12 kluster ini dan kita bandingkan dengan keseluruhan 8,356 institusi bukan berasrama di bawah KPM, kita akan dapati bahawa jumlah 12 kluster ini adalah bersamaan dengan 0.14% daripada keseluruhan institusi bukan berasrama bawah KPM. Berdasarkan data yang kita lihat sebentar tadi, adalah jelas bahawa sebahagian besar kluster yang melibatkan institusi bawah KPM adalah kluster yang berlaku di sekolah asrama, iaitu 87.5% daripada keseluruhan kluster. Sebab itu, apabila kita mengumumkan pembukaan semula sekolah tempoh hari, kita telah jelaskan kepada ibu bapa, khususnya untuk mereka yang ada anak-anak di sekolah berasrama sepenuhnya, bahawa hanya sebahagian kecil murid dibenarkan masuk ke asrama terlebih dahulu. Ini bagi memastikan kita dapat membuat satu pengawalan yang baik jika berlaku jangkitan di asrama. Pada masa yang sama juga, SOP kita di asrama adalah cukup ketat. Murid yang mula masuk ke asrama akan melaksanakan ujian kendiri pada hari mereka sampai di asrama, kemudian pada hari ke-6 dan pada hari ke-14. Usul-usul ini adalah bagi memastikan supaya kita dapat mengawal jangkitan di asrama. Selain daripada itu, KPM telah membuat ketetapan bahawa murid daripada bukan kelas peperiksaan yang mengambil keputusan untuk balik bercuti sempena cuti Tahun Baru Cina ini tidak dibenarkan kembali ke asrama. Mereka perlu melaksanakan PDPR di rumah masing-masing. Ini kerana kita ingin memastikan supaya anak-anak kita yang bakal menduduki SPM pada bulan Februari dan bulan Mac 2022 akan berada dalam keadaan yang terlindung dan juga mereka dapat menduduki peperiksaan dalam keadaan yang selamat dan teratur. Kita akan terus pastikan pematuhan SOP di sekolah berasrama khususnya dapat terus dipertingkatkan. Pada masa yang sama, KPM juga telah meningkatkan pemantauan di sekolah-sekolah di bawah KPM bagi memastikan segala SOP itu dapat dipatuhi dengan baik dan kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di sekolah. Untuk minggu yang akan datang, kita tahu minggu ini ramai ibu bapa yang membawa anak-anak bercuti. Ada yang balik kampung, ada yang melakukan pelbagai aktiviti. Kami mohon jasa baik ibu bapa, sekiranya pada minggu hadapan apabila sekolah dibuka semula, sekiranya anak-anak menunjukkan gejala, pastikan supaya mereka tidak ke sekolah. Ini adalah amat penting bagi kita pastikan supaya persekitaran persekolahan itu akan terus berada dalam keadaan yang selamat dan kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19 di sekolah. Apa yang penting adalah untuk kita terus sama-sama berusaha bagi memastikan sekolah akan dapat terus dibuka dalam keadaan yang selamat dan teratur. InsyaAllah, saya yakin dengan kerjasama semua pihak, ibu bapa, murid-murid, guru-guru dan seluruh warga pendidikan, kita dapat pastikan supaya sesi persekolahan ini akan dapat diteruskan dalam keadaan lancar, teratur dan selamat. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk anak-anak kita dan untuk sektor pendidikan secara keseluruhannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.